Assalamualaikum, apa khabar semua? 26 Januari 2024. Okey, kita cerita sedikit berita hangat hari ini ya. Kapal terbang Rusia yang membawa 60 lebih askar telah ditembak jatuh di Ukraine. Selepas ditembak jatuh kapal terbang ni, dia ada 2 kapal terbang. Okey. Selepas ditembak jatuh, alih-alih berita kat dalam Ukraine, berita di media masa mereka macam bermegah. Oh, kapal terbang Rusia telah ditembak jatuh. Mereka terlalu happy sangat apabila kapal terbang ini ditembak jatuh. Dan tak sampai beberapa minit, rupanya kapal terbang Rusia yang membawa 60 lebih askar Ukraine. Rupanya mereka membuat pertukaran askar antara Ukraine dengan Rusia. Okey. Jadi kapal terbang yang membawa 60 ni adalah askar Ukraine dan askar Rusia selamatlah masa tu. Jadi selepas beberapa minit, berita apa yang ada dekat Ukraine semua kena delete. Delete. Apa lagi? Macam biasalah mereka buat cerita sedih. Mereka salahkan. Rusia juga yang kena salahkan. Tengok macam mana. Memang ini benda besar tau cerita dia. Kemungkinan kapal terbang ni ditembak jatuh oleh Patriot missile ataupun missile daripada Jerman. Ini kemungkinan dia lah, berlebih tengah dalam penyiasatan. Jadi Zelensky pun pening kepala, tak tahu nak cakap macam mana. Ini kemungkinan adalah sabotaj apabila dia dah menukar General dia iaitu Zaluzhny telah diberhentikan, dipecat dan digantikan dengan Budanov. Sebab tu kemungkinan ada orang sabotaj. Mereka pun pening kepala pasal ni. Pening kepala kalau dia tembak yang kapal terbang Rusia tu yang membawa askar Rusia, tak apa. Ini dia membawa askar dia sendiri yang ditembak. Anda pun tahu kan teman-teman kan, Ukraine ni kalau tembak kapal terbang orang memang dia tahu, memang dia terror kan. Bukan kita tak ada pengalaman dalam hal ini. Kita ada banyak pengalaman. Hari ini Middle East makin parah dengan balistik misal telah jatuh ke kamp US di Iraq. Dan walau kerajaan Iraq sendiri tak mengaku serangan ini, dan yang jadi mangsa adalah Iran, yang neokon katakan yang melakukan serangan ini. Dan Iran tak mengaku tapi masalahnya kalau kita ingat, kalau kita lihat kumpulan kecil yang melakukan serangan ini, dari mana? Dari mana mereka dapat balistik missile ni teman-teman? Yang walau Patriot missile dan pertahanan udara US pun tak dapat menahan tahu serangan ini. Jadi dari mana balistik missile ini mereka dapat? Jadi Iran lah suspek utama dalam serangan ini. Dan ingat ini bukan misal yang calang-calang punya, boleh lepas Patriot missile, boleh lepas pertahanan udara US. Ini bukan calang-calang punya misal ni. Jadi kerajaan Iraq sendiri tak dapat kontrol keseluruhan Iraq. Semua orang tahu. Selepas kematian Saddam Hussein, banyak orang yang tak tahu teman-teman, Iraq sampai sekarang pun tak aman kerana banyak sangat kaum mereka di sana. Dan hanya Saddam Hussein juga yang hanya dapat kontrol semua kaum ini dengan kebengisannya. Dan yang jadi mangsa neokon sekarang adalah Iran. Sampai berita di US pun berkata nak bunuh ular kena pukul kepalanya, atau nak bunuh sotong gurita kena pukul kepalanya. Ini adalah, mereka kata apa yang terjadi di Middle East sekarang, kepalanya adalah Iran. Dan siapa kepala kumpulan-kumpulan ini?
Kita pun tahu Iran kan teman-teman. Jadi senanglah lepas ini US nak jadikan ini sebagai alasan untuk menyerang Iran. Tapi jangan pandang Iran sebelah mata Dan serangan-serangan ini adalah dalam Iraq sendiri. Dan tidak membunuh banyak askar US. Ini adalah dirancang rapi Serangan ini adalah dirancang rapi. Dan apapun teman-teman, ini adalah amaran untuk US. Lihat, kami boleh serang kem kamu di Iraq dan Syria dengan peluru berpandu. Kami boleh melepasi Patriot missile kamu. Dan kami mampu. Jadi keluarlah dari negara-negara Arab ini dengan baik. Inilah mesej yang diberikan daripada Patriot missile itu. Inilah mesej yang diberikan. Dan juga tidak ada apa-apa yang tinggal di Gaza. Memang tidak ada apa-apa yang sekarang yang tinggal di Gaza. Kerana askar Israel sekarang slow-slow dia keluarkan askar mereka. Dia mengundurkan askar dia sedikit-sedikit. Tapi masih ada serangan. Tapi yang masalah dia Israel menyerang di Gaza ni bukan dia menyerang askar. Dia menyerang orang awam. Jadi dia tidak perlukan banyak sangat askar untuk memburu Hamas. Dia nak membunuh orang awam di Gaza. Sekarang dia dah beralih sekarang. Askar-askar mereka telah beralih ke border Lebanon untuk bertembung dengan Hizbullah sekarang. Dia nak fokuskan ke situ pula. Nampak? Sekarang perang Iran dengan US ni makin seperti gunung berapi yang nak makin meletup. Tinggal meletup je sekarang. Kita pun tak tahu macam mana. Macam kita doakanlah supaya jangan terjadilah. Kan? Tapi itulah. Susah nak cakap lah perang ni. Padahal US ni dah berapa kali saya katakan pengeluaran senjata mereka pun tak seberapa. Tak dapat memenuhi. Tapi atuk masih lagi nak berperang. Kita pun tak faham. Dengan Houthi nak perang dengan China, nak perang dengan Rusia, nak perang dengan Ukraine. Semua tempat dia nak perang. Tapi dia sedar diri dia lemah sekarang, tapi dia masih nak melakukan. Sampai kan ada satu berita semalam, Sanders, dia general staff dekat UK. General staff dekat UK. Dan dia ada macam pertemuan lah, pertunjukan senjata di UK. Dan dia berkata UK perlu masa 3 tahun 3 tahun ini untuk mempersiapkan diri sampai 300,000 orang askar. Dalam masa 3 tahun ni mesti nak kena ada 300,000 orang askar. Teman-teman, lagi 3 tahun askar Rusia dah berapa? Sekarang ni pun dah juta. Lagi 3 tahun macam mana teman-teman? Dia 300,000 lagi 3 tahun. Ini maknanya negara EU semua, negara Eropah yang bersekutu dengan US baru nak bangun tidur. Nak mempersiapkan diri. Dan Rusia dah lebih advance. Dari senjata apa semua dah lebih advance. Jadi mereka ni nak teruskan juga perang ni. Padahal mereka ni lemah. Ini belum cerita China lagi tau. Senjata China. Belum cerita senjata China lagi. Kalau kita cerita senjata China macam mana? China pula dia malu-malu tak nak tunjukkan teknologi senjata mereka. Mereka tak nak. Mereka simpan kuku mereka. Ada pun 2-3 je mereka tunjuk. Bagaimana senjata mereka.
Mereka tak tunjuk habis apa yang mereka cipta. Ini belum dengan China lagi. Baru dengan Rusia. Baru dengan Iran. Kita doakan je lah. Tapi tak tahulah nak doakan macam mana teman-teman. Memang perang ni memang takkan berhenti teman-teman. Kerana walaupun hujung tahun ni lah, cakap lah hujung tahun ni perang sampai Donald Trump menang. Macam mana? Boleh berhentikan perang ini? Saya tak rasa teman-teman. Kerana mereka nak membuat masalah sampai Donald Trump pun tak boleh selesaikan masalah ini. Yang penting untuk mereka, syarikat senjata mereka dekat sana dapat tempahan senjata untuk beberapa puluh tahun. Untuk apa? Untuk keuntungan mereka lah. Itu sahaja kepentingan mereka. Assalamualaikum. Selamat hari Jumaat yang indah ini. Hurrah everybody.